Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Jasizam, nombor metrik 060790. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk mengenai jenis-jenis kejadian najis di dalam bab najasah berdasarkan kitab Muni Al-Muhtaj karangan Syekh Muhammad Asy'arbini Al-Khatib. Kumpulan kami diberi tanggungjawab untuk mentranslasikan kitab tersebut pada halaman 128 hingga 131. Baiklah, Imam Nawawi menyebut dalam matan Minhaj Talibin, hiya kullu muskirin ma'i'un, yang bermaksud bermula setiap yang memabukkan itu berbentuk cecair. Setiap yang memabukkan itu adalah haram, tidak kira ia bentuk cecair ataupun beku. Akan tetapi Syekh Syarbini Al-Khatib menyebut dalam syarahnya, Ibnu Nakib mengatakan najis adalah hukum syarak, bukan dikira najis itu berdasarkan ain sesuatu benda, sama ada ia beku atau cair. Apa yang dimaksudkan, benda yang memabukkan itu adalah najis, bukan bentuknya yang najis. Al-kham ini diambil pada air buah anggur yang dididihkan. An-nabis pula diambil pada air kismis. Seperti mana firman Allah Ta'ala, innama al-khamru wal maisiru wa ansabu wa azlamu rijsun, yang bermaksud sesungguhnya al-kham, yakni arak, berjudi, pemujaan berhala dan bertidak nasib dengan anak panah termasuk dalam perbuatan yang kotor. Dan telah menjadi dalil ini sebagai kenajisan arak oleh Syekh Abu Hamid dengan ijma' ulama', dan yang mengatakan arak adalah termasuk najis, seperti mana dalil itu menerusi perkataan al-rijs, iaitu benda kotor, dan benda kotor itu termasuk arak. An-nabis dikiaskan hukumnya seperti al-kham yang dikatakan najis dengan sebab sama-sama memabukkan. Akan tetapi berbeza dengan Imam Hanafi, seperti mana dalil yang sebelum ini mengatakan hanya arak yang termasuk benda najis. Benda-benda yang padat yang memabukkan seperti ganja, ubat pelali dan sejenisnya adalah tidak najis, dan walaupun ianya terlarut dalam air. Akan tetapi al-kham apabila dalam keadaan padat atau dalam keadaan beku, maka hukumnya masih sama, iaitu najis, kerana hukum asalnya seperti mana yang telah dijawab oleh Syekh Muhammad Syarbini Al-Khatib. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi bin Muhammad Nurrawi, nombor metrik 060804. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang faidatun mengenai bab najis. Jadi dalam faedah mengenai bab ini menerangkan tentang bahawasanya jika sesuatu yang memabukkan itu dalam bentuk cair, maka ia akan dihukumkan najis. Manakala jika ia tidak dalam bentuk cair, iaitu dalam bentuk pejal ataupun udara, maka ia tidaklah menjadi najis. Seterusnya, apa-apa minuman yang jika kita minum dengan kadar yang banyak akan mendatangkan rasa mabuk, maka meminumnya dengan jumlah yang sedikit pun hukumnya adalah haram. Kemudian disebutkan bahawa segala air yang keluar daripada muka bumi ini adalah dihukumkan suci. Begitu juga dengan segala air yang keluar daripada haiwan dihukumkan suci, melainkan ianya dihukumkan sebagai najis oleh syarak. Kemudian disambung lagi bahawa haiwan yang dihukumkan sebagai najis seperti anjing, maka jika pakaian kita dijilat olehnya, maka perlulah untuk kita membasuh dengan 7 kali basuhan, di mana basuhan pertama adalah dengan basuhan air tanah, dan seterusnya adalah air mutlak. Dan yang terakhir sekali dalam faedatun ini menceritakan tentang bahawasanya wajib atas kita untuk memandikan jenazah. Maksudnya di sini wajib itu dihukumkan dalam bentuk fardu kifayah. Jika ada yang menguruskannya, maka terlepaslah tanggungjawab itu daripada sesebuah kaum di sebuah perkampungan. Jika tiada sesiapa yang menguruskan, maka berdosa besarlah segala ahli di kampung tersebut. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Zulkifli Amin, nombor metrik 060838.
Jadi saya akan menyambung kepada perenggan seterusnya, iaitu yang bermula dengan wakhinzirun li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Babi dihukum najis berat, bahkan sekali-kali tidak dibenarkan memeliharanya kerana tiada langsung alasan munasabah yang dibenar syarak sama ada untuk dimakan atau sebagai alat buruan. Yakni berbeza dengan anjing yang ghalibnya dipelihara untuk menjaga kebun, ladang atau digunakan untuk berburu. Dan lain pula hukumnya pada serangga kerana dianggap suci pada syarak. Perenggan seterusnya wafar'ihima, iaitu keturunannya. Maka apa yang lahir dari induknya yang najis, yakni pada syarak, maka cabang atau keturunannya juga dihukum najis walaupun lahirnya itu hasil persetubuhan dengan manusia. Namun dia tetap dimuliakan atas nama agama dan diterima sebahagian perkara, dan diharamkan pula pada sebahagian perkara yang lain seperti yang telah dinyatakan dalam perenggan dan syarah tersebut. Perenggan seterusnya memberitahu bahawa syarak menghukum bangkai adalah najis kecuali bangkai atau mayat manusia, ikan dan belalang. Mengambil nyawa binatang agar boleh dimakan adalah dengan cara sembelihan yang dibenarkan oleh syarak, maka baginya halal. Adapun terdapat beberapa sembelihan yang diharamkan dan tidak sah, antaranya sembelihan yang tidak menepati syarak, sembelihan orang bukan Islam, sembelihan menggunakan tulang dan kuku binatang yang mati dengan alat buruan sebelum dia sempat disembelih dengan cara yang dibenarkan oleh syarak dan sebagainya. Istilah yang ada dalam bahagian saya iaitu antaranya adalah istilah azhar di dalam perenggan yang merujuk kepada pandangan yang lebih kuat atau rajah dari dua pandangan atau lebih yang datang dari Imam Asy-Syafi'i. Terdapat juga beberapa najis yang dimaafkan pada syarak sama ada untuk dibawa dalam ibadah seperti bulu kucing atau dimakan seperti cacing yang berada dalam buah apel kerana kesukaran membezakannya. Namun bagi manusia tiada istilah najis pada mayatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat manusia sehingga tidak layak dikatakan dia najis kerana matinya. Maka apabila seorang menguruskan mayat, memegang, memandikan mayat, tak perlu kepadanya untuk melakukan hal yang biasanya atau ghalibnya dilakukan apabila terkena najis seperti berwuduk. Jadi itu saja, saya persilakan kepada sahabat saya seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amar Akmal bin Ismail. Nombor metrik 060878. Baik, sekarang kita beralih pula ke perenggan yang seterusnya. Okay, dalam perenggan ini, hukum yang didapati ialah bangkai ikan dan belalang. Kedua-duanya dihukumkan sebagai suci mengikut sepakat para ulama dan disokong juga oleh hadis Nabi SAW yang mafhumnya lebih kurang telah dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah, iaitu ikan, belalang, hati dan limpa. Manakala istilah fiqh yang terdapat dalam ibarat tersebut antaranya ialah qil yang membawa maksud pendapat yang bukan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Manakala istilah qaul pula merujuk kepada pendapat yang lebih kuat berbanding azhar dan masyhur. Selain itu, istilah khilaf pula diguna pakai yang mana merujuk kepada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Dan yang terakhir ialah istilah ijma' yang mana merujuk kepada sepakat ulama dalam menetapkan satu-satu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Baik, dalam perenggan yang seterusnya, hukum yang didapati ialah darah yang tersisa pada daging dan tulang itu dihukumkan suci bagi satu pandangan. Al-Imam Halimi dan segolongan ulama pula mengatakan bahawa darah tersebut dihukumkan sebagai najis yang dimaafkan. Istilah fiqh yang terdapat dalam perenggan yang kedua pula antaranya adalah qil yang merujuk kepada pendapat yang bukan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, manakala Majmu' pula merujuk kepada kitab Majmu' Syarah Muhazzab karangan Imam Nawawi, dan yang terakhir ialah Jama'ah yang mana merujuk kepada segolongan ulama. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Farhan bin Sazali, nombor metrik 060836. InsyaAllah saya akan merumuskan berkenaan dengan hukum yang difahami daripada petikan yang telah saya dapat berdasarkan kitab Mughni Muhtaj. Yang pertama, nanah yang tidak bercampur dengan darah tidak dikira najis, manakala nanah yang bercampur dengan darah dikira najis. Dan yang kedua, muntah dihukumkan najis walaupun muntah tersebut tidak berubah daripada benda asal, iaitu contohnya seseorang itu makan dan dia muntah dengan makanan tersebut, keluar dalam keadaan makanan tersebut. Dan yang ketiga, kahak yang keluar daripada bahagian perut dihukumkan najis, manakala kahak yang turun daripada kepala tidak dikirakan najis. Dan yang keempat, suatu cairan yang keluar daripada mulut orang yang tidur sekiranya berasal daripada perut
dikira najis, namun sekiranya dia was-was sama ada keluar daripada perut ataupun rongga lain, maka dikira suci. Istilah yang terdapat di dalam bahagian saya terdapat 3, iaitu asah, iaitu istilah yang menunjukkan khilaf terhadap sesuatu masalah dalam kalangan ashab Syafi'i. Kewujudan khilaf ini terbina atas dasar mempunyai dalil yang sama-sama kuat, maka akan dipilih satu pandangan yang muktamad dan rajih sahaja. Yang kedua, zahir, iaitu pandangan yang lebih kuat dan rajih, atau 2 pandangan atau lebih pandangan yang datangnya daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan yang terakhir iaitu qil, iaitu pandangan yang lemah di dalam mazhab. Sekian, terima kasih.